Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum ba'dalnahum juludan khairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Mama, kat dapur ada nenek tua. Cerita yang saya nak kongsikan merupakan cover story daripada fiksyen Shasha terbitan tahun 2019. Kisah ni dia berkenaan dengan adik Amira yang pada masa tu baru sahaja berusia 7 tahun. So menurut ibu dia yang bernama Anum, adik Amira ni dia macam seolah-olah ada sixth sense ataupun third eye, ataupun senang cerita kita cakap seorang yang hijab mata dia terbuka. Sebab apa? Sebab adik Amira ni dia selalu sangat menegur mengenai benda-benda yang kita tak nampak pada mata kasar, macam kelibat nenek tua yang ada dekat dapur rumah dia, ataupun kadang-kadang kalau diorang berjalan ke mana-mana, pasar malam sebagai contoh. So adik Amira ni dia macam tak boleh nak fokus on sesuatu, sebab dia selalu akan macam toleh ke belakang, seolah-olah macam dekat belakang dia tu ada sesuatu ataupun seseorang yang mengikuti dia. So bila ibu dia tanya, kenapa asyik toleh-toleh belakang ni, jalanlah betul-betul. Dan adik Amira ni bagi tahu dekat ibu dia yang dekat belakang dia ada seorang budak yang bertelinga panjang dan menjelikan lidah dia, macam seolah-olah mengejek si Amira ni. Dan daripada awal tadi ikut Amira pergi pasar malam, macam seolah-olah budak tu memang dah lama mengikuti dia lah. So itu merupakan antara cerita yang diberitahu oleh ibu dia Anum mengenai anak dia yang kononnya boleh melihat sesuatu yang pada mata kasar kita tidak boleh melihat. So antara peristiwa seram yang pernah berlaku ataupun yang pernah dialami oleh Anum dan juga anaknya adalah, so suatu hari tu diorang ni berjalan di Hungry Ghost Festival. Okay, bila kita cakap berjalan dekat Hungry Ghost Festival, bukanlah maksudnya dia berjalan tu dia pergi lepak ke apa, tak lah. Maksudnya dia melintasi sambil memandu. Dia berjalan dekat kawasan yang pada masa tu sedang menyambut Hungry Ghost Festival. Dan bila kita sebut tentang Hungry Ghost Festival, so semua orang tahu itu adalah perayaan masyarakat Cina. Jadi sudah tentulah yang ada dekat kawasan tu kebanyakannya, majoritinya adalah orang Cina. So diorang pergi untuk menyambut kan. So suatu hari tu Anum dan anak dia berjalan memandu kenderaan melintasi kawasan yang sedang menyambut Hungry Ghost Festival ni. Dan anak dia si Amira ni boleh pula minta ibu dia untuk berhentikan kenderaan sebab dia nak jumpa kawan dia. So yang Anum ni pada pemikiran dia adalah Amira ada ke kawan Cina? Sebab yelah tak ada sekolah dekat sekolah kebangsaan kan. So kadang-kadang sekolah kebangsaan tak ramai pelajar-pelajar bukan Melayu yang masuk, sebab kebanyakan diorang akan masuk dekat sekolah jenis kebangsaan kan. So bila dia tanya dekat anak dia, ada ke Amira ni kawan yang berbangsa Cina? Tapi anak dia tak bagi respon. Sebaliknya anak dia menunjukkan dekat suatu arah dan anak dia cakap dekat dia, ibu, kawan Amira dekat situ. Boleh tak Amira nak jumpa? Dia tengah melambai-lambai Amira. So adik Amira cakap dekat ibu dia macam tu. Jadi disebabkan anak dia nak jumpa dengan kawan dia, walaupun si Anum ni tak nampak anak dia punya kawan, so Anum pun berhentikan juga kenderaan dia dan turun mengikut anak dia Amira pergi berjumpa dengan kawan dia. So masa diorang pergi berjumpa dengan kawan dia ni, adik Amira ni dia memang nampak yang sedang berbual dengan sesiapa yang pada mata kasarnya tak nampak pun siapa. So kiranya adik Amira ni duk berbual dekat situ, dan si ibu dia Anum ni tak nampak pun dia ni berborak dengan siapa ni. Dan bila dia dah mula rasa macam dah macam over sangat ni, so dia pun panggil lah anak dia balik, Amira jom kita balik. So Amira pun ikutlah ibu dia balik. Dan sepanjang dalam kenderaan tu, dalam perjalanan nak pulang ke rumah tu, anak dia masih lagi berbual-bual dengan seseorang yang mak dia tak nampak. So mak dia ni tengah memandu macam ni, sekejap-sekejap mak dia tengoklah dekat cermin pandang belakang tu, nampaklah Amira duduk dekat belakang dan Amira dekat belakang tengah berbual-bual. Ibu dia macam pelik lah kan, borak dengan siapa pula dah Amira ni. So dia sajalah tanya, padahal dia dah boleh rasa dah apa benda yang berlaku pada masa tu kan. So dia pun tanyalah lagi dekat anak dia, Amira berbual dengan siapa? Ni kawan Amira. Dia tunjuk dekat sebelah dia ada kawan dia.
So ibu dia ni macam tak apalah, biar dululah sebab tengah drive kan. So dia pun continue driving sampailah dekat rumah. Bila dah sampai dekat rumah, anak dia ni masih lagi leka bermain-main dengan seseorang yang dia tak nampak. So mula-mula dia macam nak biar je lah dulu kan, nak tengok lah sejauh mana budak ni boleh pergi bergurau-gurau macam tu. Tapi keadaan tu menjadi semakin pelik sebab Amira ni tiba-tiba dia boleh fasih berbahasa Cina. Sedangkan dia bersekolah di sekolah kebangsaan dan tiada siapa-siapa yang dekat rumah tu yang boleh mengajar Amira ni berbahasa Cina, berbahasa Mandarin. Bercakap dalam bahasa Mandarin. Tak ada siapa yang boleh ajar sebab tak ada siapa pun yang tahu bahasa Mandarin ke apa ke. So bila dia tengok Amira ni dah berbual-bual dalam bahasa Cina, sedangkan dia tak pernah belajar pun bahasa tu dan tak pernah tahu pun tentang bahasa tu, ibu dia dah rasa macam makin pelik. So ibu dia pun tanyalah dekat dia, siapa yang ajar Amira cakap bahasa Cina ni? So Amira ni macam tak nak bagi respon kat pertanyaan mak dia, macam seolah-olah dia ignore je mak dia kat situ. Lepas tu mak dia macam tak puas hati lah. Mak dia tanyalah lagi, mama tanya ni, siapa yang ajar Amira cakap bahasa Cina ni? Yang Amira ni kan, dia boleh bentak mak dia boleh marah mak dia, hish, macam tu. Dia tak nak bagi respon kat mak dia tak nak jawab, tapi di sebaliknya dia marah mak dia, hish. Dan bila Anum nampak yang Amira ni macam dah terlampau pelik, dah terlampau macam boleh dikatakan memang bukan anak dia langsung, dia pun call lah suami dia yang bernama Muhsin dan ceritakan apa yang berlaku. So suami dia balik rumah, dan masa suami dia balik pun anak dia Amira ni macam tak layan dia. Sebaliknya Amira ni terus bermain dengan kawan yang dia tak nampak. Dan sesekali nampaklah Amira ni berlari-lari, berkejar-kejar, macam seolah-olah tengah main berkejar-kejaran dengan budak tu. So bila Muhsin nampak keadaan pun macam dah tak berapa okey, Muhsin call kawan dia yang bernama Encik Budiman, dan daripada Encik Budiman tu diorang dapatkan bantuan seorang perawat. So sebelum perawat datang, Encik Budiman tu kata dia nampak yang ada budak kecil berbangsa Cina sedang bermain dengan anak dia. Memang dia nampak budak kecil tu. So dia pun panggil lah seorang perawat untuk membantu menghalau budak tu balik. Dan daripada perawat tu, cerita dia, budak yang ikut Amira ni adalah seorang budak berbangsa Cina yang bernama Jali. Budak tu tak pandai cakap bahasa Melayu pun, tapi ustaz tu doa lah supaya diorang boleh berkomunikasi, dan akhirnya diorang berjaya untuk berkomunikasi. Budak tu dia sebenarnya ikut Amira sebab dia kata Amira baik, tak macam budak-budak lain. Tapi bila dia dah ikut Amira, dia tak tahu jalan nak balik ke rumah dia, balik ke tempat offering tadi tu, dia dah tak tahu jalan nak pergi balik kat situ. So akhirnya dia pun macam nak stick lah, nak terus bermain dengan Amira sebab dia dah tak tahu jalan nak balik. Tapi disebabkan dia dengan Amira ni tak sepatutnya bersama, ustaz cakap kat dia, kalau kami yang hantar kamu pulang, nak tak? So budak tu bersetuju untuk pulang, dan dia pun pergilah meninggalkan Amira pada masa itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Zulaikha Roslan. Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan anda berada dalam keadaan kesihatan yang baik-baik. So apa khabar? Sebelum saya mulakan untuk cerita saya pada video kali ini, saya nak ucapkan selamat menjambut Hari Kemerdekaan yang ke-66 buat Malaysia. Semoga Malaysia terus harmoni dan kekal aman damai, insyaAllah. So macam cerita yang first tadi saya bagi tahu ialah cover story daripada Fiction Shasha. So video pada cerita pada video kali ini merupakan cover story daripada blog YouTube yang dah pernah main, tapi lebih daripada setahun 2 tahun macam itulah. Dan cover story ni bertemakan Hungry Ghost Festival. Masih lagi dalam mood Hungry Ghost Festival, okey. Sebelum saya mulakan, saya ada lagi 2 buah cerita cover story yang saya nak sharekan dengan korang, dan satu lagi cerita last kali nanti adalah sebuah cerita mengenai kejadian yang baru berlaku baru-baru ni kepada anak saya. So kita ada total lagi 3 cerita saya nak cerita dengan korang. So korang kena stay sampai habis video kalau korang nak tahu full cerita mengenai kisah-kisah seram yang saya nak share dengan korang pada video kali ini. Kalau korang baru untuk channel ni, selamat datang saya ucapkan. So dekat channel ni kita biasanya cerita tentang cerita-cerita seram,
seram, misteri, mistik macam tu. Tapi buat masa ni memang seram je kebanyakannya. So kalau korang memang minat cerita-cerita seram yang berkisahkan penceritaan macam ni, macam storytelling gitulah, so jemput-jemput subscribe channel ni. Dah subscribe, aktifkan sekali notifikasi loceng, so korang dapat notifikasi bila saya update video-video baru. Dan terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya upload video, yang sudi like, yang sudi share, yang sudi komen. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. So tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk cerita kita yang kedua pada video kali ini. Cerita yang kedua ni adalah sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Abang Casey Champion melalui channel Malam Seram tahun 2021. So ianya adalah sebuah kisah mengenai Julie, seorang gadis yang berdarah kacukan Melayu Cina. So ayah dia adalah seorang Melayu, manakala ibunya adalah Cina mualaf. Dan Julie ni daripada lahir dia memang biasa dimomokkan ataupun diberitahu oleh nenek dia, atuk dia, sebab diorang masih lagi menganuti agama Buddha. Diorang sering kalilah bagi tahu dekat Julie mengenai perayaan, mengenai festival yang akan diraihkan oleh mereka. So kiranya Julie ni dia daripada kecil dia memang dah didedahkan dengan perayaan dan festival kaum Cina. Bukan hanya kaum Melayu yang memang dia raikan lah, maksudnya kaum Cina pun dia dah tahu daripada kecil. Walaupun dia tak raikan dan dia tak boleh pegang fahaman tersebut, tapi dia sekadar menghormati apa saja yang diberitahu oleh atuk, nenek dia. So salah satu festival yang sering kali diceritakan oleh nenek ni adalah mengenai festival bulan hantu lapar lah, yang jatuh pada kalender lunar bulan ke-7. So Julie kata daripada kecil memang biasa nenek dia akan cerita mengenai festival hantu lapar ni, dan nenek dia sering kali takutkan dia mengenai kehadiran roh-roh jahat, kehadiran hantu-hantu yang keluar pada masa tersebut, dan pantang larang yang tak boleh Julie buat sepanjang bulan tersebut. Okey, mungkin sebab nenek dia nak melindungi cucu dia lah. Tapi untuk Julie, benda tersebut dia sekadar boleh dengar dan terima, tapi dia tak boleh nak amalkan sebabnya tiada dalam fahaman agama Islam. So dipendekkan cerita, suatu hari ni Julie dia pulang lewat sebab dia pergi celebrate birthday kawan dia, dan masa tu dia kata dia pergi karaoke. Dan bila diorang dah settle pergi celebration semua, jam dah pukul lebih kurang 3 pagi. So diorang pun masing-masing nak balik lah. Julie dia balik menaiki teksi untuk ke rumah dia, dan masa tu dia tinggal di daerah Yishun, okay, Singapura. So dia naik teksi untuk pulang ke rumah dia. Dalam teksi tu yang dia bawa uncle teksi yang memandu pada masa tu adalah seorang yang berbangsa Cina. Dan mungkin kerana paras rupa Julie ni macam Chinese look, nampak macam orang lebih kepada orang Cina, jadi uncle teksi tu mungkin penasaran dan dia teringin nak tahu Julie ni Chinese ke. Dan uncle tu keep on looking kat dia, uncle tu macam asyik tengok dekat dia lah, macam dia ni Chinese ke Malay, macam tu lah lebih kurang. Ataupun mungkin juga sebab uncle tu tengok, uncle tu ingat dia Chinese, dan uncle tu rasa macam ni bulan hantu, beraninya balik lewat malam macam tu. So uncle tu pun communicate dengan Julie dalam bahasa Chinese dan dalam bahasa Mandarin, dan Julie pun balas balik lah dalam bahasa Mandarin. So uncle tu cakap lah dekat dia, tak takut ke balik lewat ni dah dalam bulan hantu kan. So Julie pun terangkan pada uncle tersebut yang dia ni sebenarnya adalah Islam sebab mak dia adalah Cina mualaf. So dia tak percayalah tentang festival hantu lapar ke apa, dia tak percaya. So uncle tu pun macam okey je lah. Bila dah sampai dekat rumah dia, uncle tu just cakap dekat dia hati-hati pulang. So bila dia dah drop daripada teksi tu, dia kena berjalan lah untuk pergi ke blok rumah dia kan. So sepanjang dia berjalan tu, dekat longkang-longkang, dekat jalan-jalan yang di jalan tu penuh lah dengan colok yang dibakar, offering, joystick, semualah macam-macam ada. Dan salah satu benda yang dia nampak pada masa tu sebelum dia sampai dekat lift rumah dia adalah sebuah frame gambar. Frame gambar tu bukan dalam keadaan menegak, tetapi sebaliknya dalam keadaan terlengkup, macam seolah-olah frame gambar tu terjatuh. So bila dia nampak frame gambar tu jatuh, mungkin dalam hati dia rasa macam kenapa frame gambar ni terjatuh? Sepatutnya frame gambar tu kena tegak. Mungkin sebab dia dah biasa nampak benda macam tu, so hati dia terus terdetik dan bertanya, kenapa frame gambar ni jatuh? Sepatutnya kena tegak. So bila dia nampak frame tu jatuh dan dia dah tertegur, dia pun teruslah pergi dekat frame tu dan nak angkat frame gambar tu untuk tegakkan dia balik lah. Dan masa ni dia kata tiba-tiba angin bertiup macam agak kencang, boleh tiba-tiba berangin macam tu, dan secara automatik dia punya bulu roma semua naik tegak.
So bila dia dah rasa dalam keadaan macam tu, dia dah rasa macam, ish, kenapa seram sejuk pula ni, lain macam kan, tiba-tiba kenapa seram sejuk ni. So dia pun pergilah meninggalkan kawasan tersebut dan terus berjalan menuju ke bawah blok rumah dia untuk tekan lift dan naik ke atas. Dan masa ni dia kata dalam keadaan yang seram sejuk macam ni, boleh pula lift dia tu duduk dekat tingkat yang paling atas sekali. Selalu kalau dia balik, lift tu dekat bawah je, tapi boleh pula time-time macam tu lift tu dekat tingkat paling atas. So dalam keadaan yang macam orang kata meremang jugalah, dalam keadaan meremang dan pada masa yang sama menunggu lift untuk turun. Boleh dikatakan agak seram sejuk pada masa tu. So dia pun just tunggulah lift tu turun. Dan bila lift tu sampai dekat bawah, dalam lift tersebut ada seorang wanita ataupun seorang perempuan lah yang berbangsa Cina. So bila dia nampak perempuan tu keluar dalam lift dalam keadaan menunduk macam tu. Keluar daripada lift dalam keadaan menunduk, dan dia sempatlah tengok muka perempuan tu dan dia rasa perempuan tu nampak macam sangat-sangat familiar, macam seseorang yang dia pernah jumpa ataupun dia pernah kenal, tapi dia tak ingat siapa. So dia tengok perempuan tu pergi dan dia masuk dalam lift, tekan tingkat lift dia dan pintu lift tertutup kan. So sepanjang nak naik dekat atas tu sampai dekat rumah dia tu, dia dalam keadaan yang tertanya-tanya, kat mana aku nampak perempuan tu, sumpah aku pernah tengok dia dekat mana So dia duk fikir, pintu lift terbuka. Dah sampailah dekat tingkat di rumah dia tinggal. Dan masa ni barulah dia teringat yang perempuan yang baru saja keluar daripada lift tadi tu adalah perempuan yang sama seperti dalam frame gambar tempat dia jumpa dekat offering tadi tu. Frame gambar yang jatuh, yang diangkat tu. Baru diingat yang itu adalah perempuan yang sama. So gambar tadi tu yang dah jatuh, yang diangkat tu adalah sebuah gambar yang dalam tu ada seorang perempuan muda yang berpakaian seperti orang zaman 70-an macam tu. Dia kata gambar yang dia tengok tu adalah seorang gambar perempuan muda yang berpakaian macam zaman dululah, zaman 70-an macam tu. Gambar tu daripada paras pinggang ke atas macam ni lah mungkin. Dan perempuan tu dia pakai pakaian zaman dulu 70-an dan rambut perempuan tu panjang. Dia tengok ke arah kamera dan terbeliakkan mata dia macam tu. Lebih kurang macam itulah. Dekat frame gambar tu macam tu. Dia cuma macam, dia mungkin bergambar dalam, bukan macam kita bergambar lah. Kalau kita bergambar kan, tak, dia perempuan tu punya style bergambar macam ni. Macam tu lebih kurang. So bila dia teringat itu adalah perempuan yang ada dalam frame gambar tu, barulah dia macam takut dah. Sebab perempuan yang ada dalam frame gambar tu dah should be someone yang dah meninggal dunia lah kan. So dia pun terus berlari pergi dekat rumah dia dan masuk dalam rumah dia. Tapi dia kata apa yang membezakan perempuan yang keluar lift tadi tu dengan perempuan yang dalam frame gambar tu adalah perempuan yang keluar lift tadi tu, dia sempat angkat muka dia ke arah si Julie ni dan tersenyum. Story yang terakhir ni adalah cover story daripada Misteri Jam 12. Tahun dia tak ingat bila, daripada Misteri Jam 12 dululah, dah lama lah sebelum Abang Casey berhenti kan. So ini adalah cerita mengenai Aida. Aida ni dia tinggal dekat kawasan Sengkang. Dan pada masa kejadian tu, Aida ni dia dengan dua orang adik-beradik dia memang gemar buat satu aktiviti lah. So kiranya diorang ni memang suka rekod-rekod gambar, rekod-rekod video, macam acah-acah vlog macam tu. So pada masa tu diorang buat benda yang sama dekat bilik ibu dia. Okay, diorang main dalam bilik tu dan diorang main rekod-rekod video, rekod-rekod vlog macam tu. Dan pada masa tu memang dah menghampiri waktu maghrib. Okey, memang dah hampir waktu maghrib lah. So diorang main dalam bilik mak dia, rekod. Dah habis rekod, diorang macam duduk relax sambil tengok balik lah video yang diorang rekod, gambar-gambar yang diorang rekod. Dan masa ni sebenarnya Aida ni dia terperasan sesuatu. Dalam video yang dia rekod, dia nampak macam ada sesuatu yang terbang melintasi tingkap rumah dia. So kiranya macam ni, tu tingkap kan, dia rekod macam ni. Okay, mungkinlah dia rekod macam ni. Dan dia tengok balik dekat dalam video tu, dekat tingkap ni ada sesuatu yang macam terbang. So dia pun ulangkan balik video tu beberapa kali sebab nakkan kepastian dalam video tu lah. Nak tengok balik apa benda yang terbang. Memang nampak macam ada benda terbang. So bila dia dah macam tak puas hati, dia suruhlah adik dia pula tengok. Dek, cuba kau tengok dek, betul tak apa yang aku nampak ni? Ada benda terbang
terbang kan. So dia pun play balik video tu, dan adik dia tengok memang nampak macam ada sesuatu yang terbang. So diorang pun berlari keluar daripada bilik ibu dia dan pergi mendapatkan ibu dia dan tunjuk video tu dekat ibu dia. Cuba ibu tengok, dalam video ni ada benda terbang kan. So bila ibu dia tengok, ibu dia memang nampak juga ada benda tu terbang, tapi ibu dia macam, dah lah tak payah main benda bukan-bukan. Macam tu je lah cara macam matikan apa yang anak-anak cakap. So bila ayah dia pula balik dan dia nampak ayah dia, dia terus tunjuk video tu dekat ayah dia. Ayah dia pula mungkin ayah dia lebih pandai berkenaan dengan teknologi dan sebagainya. So ayah dia pula mainkan semula video tu, tapi dalam keadaan slow mode. So dalam keadaan yang slow, nak tengok betul-betul lah. Dan daripada slow mode tu, bila ayah dia play video tu, nampak dengan jelas yang terbang dalam video tu adalah satu susuk wanita yang berpakaian putih, berambut panjang. Memang nampak semua dalam video tu semasa ayah dia buat slow mo pada masa tu. So memang agak menyeramkan sebab rumah dia tingkat 6. Siapa pula yang boleh terbang dekat luar rumah? Takkan ada manusia yang berjalan ke apa ke kan? So mestilah pada masa tu yang terbang tu adalah sesuatu yang menyeramkan. Dan kebetulan sebenarnya waktu diorang main rekod-rekod semua tu berlaku dalam bulan hantu. Okay, last story ni adalah daripada, macam yang saya cakap tadi, last story ni adalah mengenai gangguan yang berlaku kepada anak saya. Dan kejadian ni baru saja berlaku baru-baru ni. Mungkin ianya adalah secara kebetulan, tetapi disebabkan masih lagi dalam mood Hungry Ghost Festival ni, so saya masukkan sekali cerita tu dalam video kali ni lah. So kejadian ni baru-baru ni lah, kita orang dalam perjalanan lah, saya, suami saya dan juga anak saya. Anak saya dia baru setahun 4 bulan. So kita orang dalam perjalanan saja nak merayau-rayau malam hari kemerdekaan hari tu. Kita orang tak pergi tengok ambang kemerdekaan ke apa tak, sebab sesak. So kita orang memang tak suka pergi tempat sesak. So kita pergi just jalan-jalan naik kereta, pusing-pusing lah. So masa tu dekat Seri Damansara dan kita orang sedang menuju ke arah Sungai Buloh. Dan tiba-tiba anak saya dia duduk dekat depan lah dengan saya. Dia memang tengok dekat luar tingkap. Dan masa ni kebetulan ada lalunya MRT tau. So bila MRT tu lalu, tiba-tiba anak saya ni macam gelak. Gelak boleh dikatakan agak happy. Anak saya ni memang jenis yang senang gelak. Kalau kita agah dia sikit pun dia akan gelak. Kalau kita agah dia berlebihan, dia akan gelak lagi berlebihan lah. So dia memang jenis yang senang terhibur punya orang. So bila dia nampak MRT tu lalu, saya nampak MRT tu lalu dan tiba-tiba dia gelak. Saya ingatkan pada masa tu dia gelak sebab dia nampak MRT tu. Sebab MRT kan macam jarang-jarang lah dia nampak. Kalau setakat kereta ke motor ke apa ke, memang biasa sangat lah dia nampak kan. So saya fikir dia gelakkan MRT tu lah. Dia gelak sikit je macam macam tu. So bila saya nampak dia gelak, saya terus tegur, adik tengok MRT, adik suka ke tengok MRT? Saya cakap dia macam tu. Tapi dia tak bagi respon kat saya tau. Dia tak bagi respon kat saya dan dia terus tengok kat luar. Dan dia continue gelak. Dan dia masih lagi gelak. So, masa ni kan saya macam, apa yang kelakar sangat ni? Saya geletek dia lah. Saya macam pegang dia kan. Saya macam, apa yang kelakar sangat ni? Saya buat dia macam tu. Tapi dia tak bagi respon dekat saya dan dia terus tengok kat luar dan gelak lagi. So saya dah macam pelik dah, tak berhenti pula gelak. Lepas tu saya tegur lagi dan dia gelak lagi. Saya macam, kenapa budak ni gelak tak berhenti pula ni? Saya tanya kat husband saya, bang, kenapa dia gelak macam ni bang? Sebab anak saya gelak, dia bukan respon terhadap saya, terhadap panggilan saya ke apa. Dia punya pandangan mata pada masa tu, bila saya tengok dia, sebab saya angkat dia kan, bila dia dah gelak tak berhenti, saya angkat dia dan saya tengok dia. Dia punya pandangan mata tu tidak melihat ke arah saya maupun suami saya. Tapi saya tak pasti dia tengok ke arah mana. Sebab pandangan mata dia nampak macam satu pandangan mata yang tak memandang dan tak menghiraukan keadaan sekeliling pada masa tu. Memang nampak macam tu dan dia terus gelak dan tak berhenti gelak. So bila saya nampak anak saya dah macam tu, saya tegur lah macam, kenapa tak berhenti gelak ni bang? Macam dah pelik kan. So husband saya kan tengah drive. So husband saya cakap, bacalah ayat kursi. So saya pun baca ayat kursi. Masa ni saya dah baringkan anak saya menghadap kat saya tau. Saya tak bagi dia tengok kat luar tingkap dah. Sebab masa tu dekat luar tingkap jalan kat situ kan memang ada macam belukar-belukar kecil tu kan, yang macam ada pokok-pokok, rumput-rumput tinggi tu memang ada kat situ. Memang macam tu lah kawasan dia.
So saya pun dah pusingkan dia kat anak saya sambil saya nak baca ayat kursi lah. Anak saya ni dia tak langsung bagi reaksi bila saya panggil, dan dia masih lagi tengok kat luar kan, dan sesekali dia gelak lagi. Dia gelak. Tapi dia dalam keadaan sedar. Pandangan mata dia, sumpah saya cakap, saya tak tahu pandangan mata dia tu menghala ke mana sebenarnya. So bila dah macam tu, saya peluk dia kan, saya peluk dia macam tu, dan saya bacakan ayat kursi berulang-ulang kali. Saya bacakan ayat kursi, dan lepas saya baca ayat kursi, dah banyak berulang jugalah saya baca ayat kursi, barulah anak saya berhenti gelak, dan anak saya mula main balik dengan saya. Dia mula memberikan reaksi balik dekat saya. Dia boleh bangun dan dia peluk saya. Sebab anak saya, kalau let's say saya panggil dia akan memberikan reaksi dengan pusing dan peluk kita macam tu, ataupun tak peluk, dia akan macam ni kita lah, dia macam tu nak tunjukkan yang dia respon dekat kita. Sebab anak saya tak pandai cakap lagi. So masa saya panggil awal tadi tu, bila dia dah mula gelak, dia langsung tak bagi reaksi macam tu, macam seolah-olah dia tak dengar saya panggil. Even saya angkat dia, letakkan dia depan muka saya macam ni pun, dia macam dia tak pandang saya langsung, dia tak ada eye contact dengan saya, dia langsung tak bagi respon terhadap apa yang saya buat pada masa tu. Sampailah saya bacakan ayat kursi, dan lepas saya berulang-ulang baca ayat kursi, barulah dia bagi respon dekat balik dekat saya. Bila saya panggil dia, barulah dia mau pegang tangan saya dan dia peluk saya macam tu, dan dia tak gelak lagi dah lepas tu. Dia memang terus senyap dan akhirnya tertidur sendiri. So memang agak pelik sebenarnya masa tu, walaupun dalam berdurasi yang lebih kurang 15 minit macam tu, boleh saya cakap dia gelak, tapi keadaan tu memang agak pelik. Sebab masa kita orang lalu dekat kawasan tu, okey, ada MRT lalu, bawah tu memang ada macam berluka-luka tu kan. Saya tak pastilah apa benda yang dia nampak ke, ataupun hanya perasaan saya. Tapi masa tu, waktu dia gelak tu, dia memang respon dia ataupun pandangan mata dia memang bukan ke arah kami suami isteri. Dan malah waktu saya tegur dia pada masa tu pun, dia langsung tak memberikan respon seperti mana yang dia selalu buat. Alright, terima kasih sebab korang sudi dengar sampai habis video kali ni. Dan jangan lupa like, share dan komen apa pandangan korang mengenai cerita-cerita yang saya share. Dan ini adalah cover story macam saya bagi tahu tadi. Sampai kita jumpa on the next video. Sebelum tu, jangan terlampau taksub dengan story-story yang saya share. Jangan terlampau percaya dan sebaliknya. Walaupun saya share tentang Hungry Ghost Festival ke apa, tapi itu tidak bermakna yang saya mengamalkan dan saya mempercayai kepercayaan tersebut lah. Saya cuma ceritakan hanya untuk perkongsian. Nama pun perkongsian cerita kan. So jangan serius sangat, dan jangan anggap semua benda adalah betul, sebab kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Sampai kita jumpa on the next video. Thank you for watching. Stay tuned dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.